Sebenarnya saya takut nak tanya Datuk, tapi semalam saya tengok Datuk santai menjawab soalan ni. Jadi saya ingin bertanyakan, ni bukan saya tanya Datuk. Ada dua soalan, tapi saya baca kedua-kedua. Yang pertama, apakah ciri-ciri fahaman Wahabi? Kemudian, apa yang dimaksud dengan aliran Wahabi tu? Ini yang biasa kita dengar lah. Silakan Datuk. Okey, terima kasih. Biasa orang akan kaitkan perlis dengan Wahabi. Tapi bila kita tanya tu Wahabi itu apa? Wahabi itu Wahabi. Sebahagian tu tak tahu. Dan sebahagian orang yang dituduh Wahabi pun dia pun tak tahu Wahabi apa. Wasabi dia tahulah ada kat apa? Nanti Sushi King sushi. Silap saya sebut nama syarikat. Apa nama? Okey. Yang pertama ialah ini adalah disiplin di dalam ilmu, khususnya dalam Islam. Semua benda you kena define. Semua benda mesti diberikan tarif. Kata kunci kita mesti tahu. Bila kita gunakan perkataan Wahabi sebagai kunci kita kena tahu Wahabi itu apa. Setengah orang pasal apa boleh Wahabi? Mereka tak kunut. Tak kunut jadi Wahabi. Mazhab Hanafi tak kunut. Dia kata mazhab Hanbali tak kunut. Yang kunut ni maksud saya kunut subuh. Kita ada kunut lain, kunut witir dan seumpamanya. Kalau itu takkan jadi Wahabi. Dua mazhab ni paling besar jumlah aja ialah mazhab Hanafi. Sebabkan kerana dia, bukanlah saya nak kata nak bandingkan argument, tapi dia kuat disebabkan sejarah. Muhammad Hasan Asy-Syaibani dulu dia menjadi qadi qudah di zaman kerajaan Abbasiyah. Dia adalah murid kepada mazhab kepada Abu Hanifah. Jadi dia tiga lah mazhab Hanafi, iaitu Abu Hanifah, Muhammad Hasan Asy-Syaibani, Al-Qadi Abu Yusuf. Jadi Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad Hasan Asy-Syaibani. So kalau dia kata sahiban, dua sahabat Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Kalau sebab dia kata law ra'a sahibai ma ra'ait la taraja'a kama taraja'at, kata Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Kalau Abu Hanifah dan Abu Yusuf tengok apa yang aku tengok, nescaya dia akan tarik balik pandangan dia seperti mana aku tarik. Apa saya nak ceritanya ialah kerajaan Abbasiyah besar, lama memerintah dunia Islam. Dia pengaruh mazhab Hanafi. Kerajaan Osmaniyah, Turki tu, sekarang kau ramai duk tengok apa? Turun. Turki tu, dia mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak kunut subuh. Dia besar mazhab dah. Mazhab Hanbali, tentu tengok di Mekah Madinah tak kunut. Adakah semua yang tak kunut jadi Wahabi? Dah, mereka tak kunut, betul bismillah pelan. Tambah satu lagi. Kalau tambah satu lagi, semalam saya dah sebut dah. Tambah satu lagi, mazhab Syafi'i, bismillah kuat, Fatihah. Mazhab Hanafi, perlahan. Mazhab Hanbali, perlahan. Ada qaul dalam dia. Mazhab Malik, tak bismillah langsung. Makruh. Jadi tiga Wahabi. Orang hak cakap ni, dia tak tahu apa. Hak dia tahu dia nak berkelahi, tak tahu nak kata apa. Dah pok-pok Wahabi ni, mereka tak mau terima mazhab Syafi'i. Kalau tak mau terima mazhab Syafi'i, adakah jadi Wahabi dan mazhab Imam Syafi'i? Tak ada lagi. Ni kalau ni mazhab Syafi'i mazhab penting. Kalau kita terima mazhab Syafi'i, artinya kita tak bermazhab dengan tiga lagi. Kita tolak lagi tiga. Kalau kita pegang satu mazhab, bukan berarti kita membenci yang lain.
Di Perlis ada benda yang mazhab Syafi'i dia amalkan. Dari Perlis, dari segi praktikal, tidak ada kaul. Saya kata di Perlis, cuba orang yang kata tu cuba bagi satu kaul yang dikeluarkan di Perlis yang tak ada mazhab. Beritahu. Hak orang hak kata tu, hang bagi tahu satu contoh. Ni lepas mayang depa zikir pelan. Jumpa lagi situ. Zikir perlahan lepas solat, yusir, disebut oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Kalau nak kuat apa kata Imam Syafi'i, sekejap saja untuk imam mengajar makmum, hatta ya ta'allam, sehingga dia tahu. Fa iza ta'allamu, jika dia tahu, yusir, dia perlahankan. Dia mazhab Syafi'i. Semalam ada dia tanya soalan pasal apa? Pasal buat binaan atas kubur. Dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat sekali larang. Dia kata bina, diperbolehkan kita tengok kubur tak dibina. Kata Nabi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqassul qabru wa yuq'adu alaihi wa yubna alaihi. Nabi larang, hadis Muslim, buat plaster kubur, duduk atas kubur, binaan atas kubur. Nabi larang. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kata wa amma bina'u alaihi idza kana fi milkil bani fa makruh wa idza kana fi maqbaratin musabbalatin fa haram. Adapun sekiranya binaan tu kalau milik sendiri makruh, tapi kalau kubur awam haram. Wa nassu alaihi Syafi'i, kata telah dinaskan pada hal itu oleh Imam Syafi'i. Itu kita tanya apa lagi? Dia pun tak tahlil. Duk cari tak jumpa. Mana aku nak tuduh daripada Wahabi. Kenduri arwah larang dengan dia semua sebut dalam kitab mazhab Syafi'i. Kitab lama Melayu pun sebut. Adapun apa yang diadatkan oleh kebanyakan manusia daripada mengadakan jamuan sebelum atau selepas ditanam ia akan mayat, maka yang demikian itu bid'ah yang dibenci oleh agama. Baca kitab Syahdat Fatani. Dak depa ni hina ulama. Kita tengok ulama mana? Ada ulama aku pun tak ingat. Tuan-tuan. Sebab tapi di Malaysia ni, di tanah air kita, di Indonesia juga, tokoh-tokoh yang buat reform pembaharuan banyak yang dituduh sebagai Wahabi. Hamka kena tuduh Wahabi. Syekh Al-Hadi Wahabi. Banyak tokoh-tokoh tuduh Wahabi. Sebab apa? Tak tahu nak kata apa. Orang Melayu dulu semasa ilmu perubatan tak berkembang sangat, dia tak tahu apa, semua dituduh hantu raya. Sakit perut, hantu raya. Ni pun kalau zaman ni, Covid main zaman dulu, ni mesti hantu pelesit. Semua hantu. Pasal tak tahu jawapan. Hal yang sama yang berlaku pada zaman Nabi, apabila tak tahu nak kata Quran hebat, tak tahu kata hadza sihrun azim, hadza sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Pasal tak tahu nak kata apa. Actually, perkataan Wahabi refer kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab ni tokoh yang menyebabkan, tuan-tuan pergi negeri Saudi tu, yang tokoh yang menyebabkan kebangkitan mereka tu, tokoh agama mereka yang awal tu Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau tuan-tuan pergi ke Riyadh, tu akan tengok ada perjanjian Muhammad bin Abdul Wahab ni dengan keluarga Saudi. Dia duduk di Museum Riyadh. Antara isi kandungan dia menuntut, sebab setelah kerajaan dia ni dulu, keluarga Saud ni macam-macam lah, orang politik daripada padang pasir terlibat dengan macam-macam. Akhirnya dia dapat menstabilkan kerajaan. Bila mereka dapat menstabilkan kerajaan, lalu Muhammad Abdul Wahab ni dia nak belah lah. Tapi dia minta dia tunggu supaya dia bersama dengan kerajaan. Masa ni peringkat awal lagi. Bukan ada kerajaan Saudi macam sekarang lagi, merengkap padang pasir lagi. Dalam perjanjian dia dengan mereka ialah hendaklah mereka itu tidak mensyirikkan Allah, mereka itu menunaikan solat banyak,
menegakkan yang ma'ruf, mencegah daripada mungkar, menegakkan hukum syariat. Sebab tu kita tengok Saudi masih buat, walaupun negeri lain tak buat. Perjanjian dia yang dulu. Dan tidak mencukaikan rakyat. Dia dah juga bah. Dia tak boleh mengambil hasil, menindas rakyat dan mengenakan cukai pada rakyat melebihi daripada keupayaan mereka. Ada nas detail lah boleh baca. Okey. Kemudian berlaku krisis oleh kerana pemikiran Muhammad Abdul Wahab ni dengan dia punya aliran dia ni, dia influence dia more kepada, dia Hambali, mazhab Hambali. Kemudian dia ada pengaruh yang pengaruh besar sebahagian daripada idea Ibn Taymiyah. Ini dah tuan-tuan tanya idea Ibn Taymiyah. Walaupun saya selalu kata jangan lihat Ibn Taymiyah daripada kacamata Muhammad, daripada jendela Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab tu jendela dia kecil. Orang kata dia ada tingkap kecil. Ibn Taymiyah besar. Tapi kalau kita tengok Ibn Taymiyah daripada pintu Muhammad Abdul Wahab, nampak macam sempit Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tidak sesempit Muhammad bin Abdul Wahab. Saya tidak denikan sumbangan Muhammad Abdul Wahab. Tapi saya kata bahawasanya tidak boleh dibandingkan dua saksiah ni. Ini saksiah besar Ibn Taymiyah. Muhammad Abdul Wahab mengambil manfaat daripada karya Ibn Taymiyah. Dan dia membentuk aliran dia. Aliran dia ada pro and con. Banyak benda yang dia sebut itu betul pada zaman itu. Khurafat dan seumpamanya. Ini menyebabkan belaganya. Apabila Saud buat kerajaan, sedangkan di Turki ada khalifah, pertembungan politik antara Bani Saud dengan kerajaan Turki. Pertemuan politik ni di Saudi ada Muhammad bin Abdul Wahab. Orang Islam bila tengok muncul satu kerajaan lagi, bahkan sebenarnya bukan Muhammad Abdul Wahab saja muncul lagi geng-geng lain lagi. Tapi nampak menonjol di Saudi ni. Dalam nak kempen nak lawan Muhammad Abdul Wahab, sedangkan pengaruh di Turki ialah pengaruh Sufi, isu yang dia bangkit adalah isu agama, bukan isu politik. Saudi Wahabi. Ni cerita dulu, zaman dulu ni, masa kerajaan Osmaniyah ada lagi. Kempen Wahabi Sufi ni asal daripada krisis politik dibawa kepada krisis agama. Kemudian berlaku perbalahan di kalangan orang Islam, isu tu dijadikan. Orang yang tak tahu tentang Wahabi pun dituduh sebagai Wahabi. Di Perlis, tuan-tuan tengok dalam sukatan, tak ada pun sukatan baca buku Muhammad Abdul Wahab. Kalau tanya orang kampung ni pun tak tahu siapa Muhammad Abdul Wahab. Tak dibaca pun. Adalah ustaz-ustaz ada baca buku dia, tapi pilihan dia lah. Tak ada satu dalam kita punya muqarrar ataupun kita punya sukatan dia, tak ada Muhammad Abdul Wahab. For me, pada saya, dia seorang tokoh tetapi tidaklah mencapai kepada pencapaian ilmuwan-ilmuwan besar seperti mana yang dicapai oleh orang lain. Dia punya significant contribution dia ialah kepada politik. Maksud dia tokoh agama, tapi kerana dia telah attach dengan kuasa politik, menyebabkan dia berjaya bukan saja pemikiran agama tapi menstabilkan kewujudan sebuah kerajaan. Itu yang menyebabkan. Itu saja. Kita diperoleh tak associate dengan idea tu. Tapi bukan bererti kita against idea tu, tapi kesemuanya tak. Tapi kita sebahagiannya benar apa yang dia cakap. Kalau dia tak cakap pun kita cakap. Khurafat, benda-benda karut-marut, nak pergi percaya slipper ke buah atas kepala, kita bukan aliran kita. Kalau Muhammad Abdul Wahab tak cakap, sebahagian benda Muhammad Abdul Wahab tak cakap pun kita yang cakap. Tapi menariknya, orang bila nak berkelahi, apa saja yang orang lain cakap, semua jadi Wahabi. Kalau Muhammad Abdul Wahab bangkit pun terkejut. Bila aku cakap belakang ni, dia tak cakap. Saya buat satu contoh. Ini panjang banyak. Al-Esposito tulis di dalam Encyclopedia of Islamic World, di Oxford keluarkan. Dalam tu dia tulis, ramai orang kata Wahabi ni dikaitkan dengan jihadi. Tapi Muhammad Abdul Wahab tak ada tulis bab jihad. Dia tak sentuh bab jihad secara jelas. Jihad perkital tak ada kat dia. Walaupun nampak gerakan dia tu padang pasir semua ada, tapi dia tak tulis ni untuk dituduh dia punca.
orang. Dan kita pun tak baca buku dia apa, bukan buku biasa-biasa, basic biasa. Kitab tauhid, benda basic, orang lain dah tulis. Tapi oleh kerana nak berkelahi, Wahabi. Kalau tanya Wahabi tu apa, orang tak tahu Wahabi. Kadang-kadang orang tu apa saja orang berbeza dia Wahabi. Kucing jatuh tengah malam, dung, Wahabi. Sebab tak tahu. Sebab tu kita base kepada maklumat. Qaradawi, Yusuf Qaradawi, dia Mesir. Tokoh Wahabi juga. Padahal dia ada idea yang tak setuju. Ramai orang di Malaysia ni bukan mengaji Saudi. Saya tak mengaji Saudi. Wahabi juga. Orang yang mengaji Saudi pun bukan mereka semua mengaji buku Muhammad Wahab. Cuma bila nak berkelahi ni tak ada benda nak tuduh. Dia bagi hujah macam tu. Hang jawab apa? Dia bagi Quran, hadis. Aku jawab, dia Wahabi. Selesai masalah. Tak boleh jawab hujah. Ini masalah yang berlaku dalam dunia. Terima kasih.